Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Sakinah binti Nordin, nombor matrik 2202625. Dalam video ini saya akan berkongsikan tentang motivasi, kreativiti, pengurusan bilik darjah dan komunikasi dalam bilik darjah. Motivasi ialah satu dorongan dan rangsangan bagi seseorang dalam melakukan sesuatu perkara sehinggalah berjaya. Walaupun dia tak berjaya untuk mencapai apa yang dia nak, tapi dia tetap berusaha dan dia tetap pandang ke hadapan dengan tidak melimitkan kemampuan yang dia ada. So, walaupun dia jatuh, dia tetap akan bangun. Motivasi intrinsik dan yang kedua ialah motivasi ekstrinsik. Orang yang jenis motivasi ekstrinsik ni selalunya dia buat sesuatu tu sebab nakkan ganjaran ataupun habuan. Kalau intrinsic motivation pula, sejenis orang yang suka buat sesuatu bukan sebab ganjaran ataupun habuan, macam sukarelawan. Mana ialah minat, yang kedua ialah naluri dan inquiry, dan yang ketiga ialah desakan dan keperluan, dan yang seterusnya sikap, harapan dan juga aspirasi. Antara teori motivasi ialah teori Maslow yang dipelopori oleh Abraham Maslow. Teori Maslow membahagikan keperluan manusia seperti keperluan fisiologi, keperluan sakit, keperluan sosial, perlu untuk penghargaan dan juga keperluan diri sendiri. Teori Maslow menganggap orang yang ingin memenuhi keperluan yang lebih tinggi iaitu kesedaran diri mestilah menguasai sepenuhnya keperluan asas iaitu fisiologi. Bilik darjah merupakan tempat berlaku proses pengajaran dan pembelajaran dan merupakan tempat terpenting di dalam sekolah. Menurut Leonard and Karen, bilik darjah merupakan medan perjuangan yang utama bagi kerjaya seorang guru. Bilik darjah merupakan persekitaran yang unik, gabungan elemen emosi, fizikal dan sosial. Memerlukan kerjasama ahli, pemilihan bahan bantu mengajar, pemilihan jangkaan prestasi dan tingkah laku pelajar, objektif PDP, berbincang untuk melihat masalah yang timbul, aktiviti pengurusan yang dirancang. Aktiviti PNP yang sukar, bosan, keadaan bilik darjah yang tidak menarik. Pertamanya mestilah melibatkan penglibatan murid. Segala tanggungjawab yang diberikan kepada murid dilaksanakan dengan baik. Keduanya panduan. Peraturan yang ditetapkan mestilah jelas. Ketiganya langkah pencegahan. Guru ni mestilah sentiasa mengawasi murid dan aktiviti yang dibuat tu mestilah berlaku serentak. Panduan mengenangani, kontak mata dan dekati pelajar tersebut. Ingatkan murid tentang rutin dan peraturan yang telah ditetapkan di dalam kelas. Komunikasi dalam bilik darjah. Konsep komunikasi merujuk kepada pertukaran maklumat dan pengaliran maklumat daripada seseorang kepada orang yang lain. Komunikasi dikira berkesan sekiranya mesej yang diterima oleh penerima itu difahami dengan jelas dan tepat. Yang pertama, komunikasi lisan, dan kedua, komunikasi bukan lisan. Komunikasi lisan ini ialah pemindahan idea dan ditutur menggunakan bahasa yang difahami. Manakala komunikasi bukan lisan ialah komunikasi yang disampaikan melalui idea yang melibatkan pergerakan anggota badan. Antara model komunikasi ialah model Cloud-Shannon and Warren-Weaver. Mengikut model Shannon and Weaver, proses komunikasi bermula dari sumber maklumat yang disimpan dalam ingatan akan menghasilkan mesej melalui alat pemancar suara, kemudian melalui saluran dan sampai ke alat penerima atau telinga setelah diproses oleh otak. Dan keberkesanan penyampaian dan penerimaan sesuatu maklumat bergantung kepada sumber gangguan yang menjadi penghalang. Gangguan seperti kebisingan dan suara guru yang tidak jelas akan menyebabkan maklumat yang ingin disampaikan gagal. Komunikasi juga disebut sebagai interaksi, yang bermaksud pengaruh atau aksi dua hala. Dalam bilik darjah, terdapat 3 jenis interaksi iaitu interaksi sehala daripada guru kepada murid, interaksi dua hala antara guru dengan murid atau murid dengan murid, interaksi pelbagai hala antara guru dengan murid, murid dengan murid dan murid dengan guru. Kepentingan komunikasi dan interaksi dalam PDP antaranya ialah mewujudkan satu persekitaran pembelajaran yang aman dan harmonis, membolehkan guru memotivasikan pelajar untuk meningkatkan minat terhadap pembelajaran, mewujudkan hubungan mesra antara guru dan pelajar. Antara halangan komunikasi dan interaksi dalam proses PDP ialah suasana kelas yang bising, guru yang tiada pengalaman, kepimpinan guru yang autokratik dan juga bilangan murid yang terlalu ramai.
Macam mana kita nak wujudkan interaksi dan komunikasi berkesan dalam bilik darjah? Antaranya ialah mengelakkan, melabel ataupun menyebut nama pelajar yang kurang mereka sukai. Keduanya, guru sebagai model. Seterusnya, gunakan gaya kepimpinan yang demokratik. Seterusnya, elakkan amalan kepimpinan autokratik. Rancangkan proses PDP dalam bilik darjah yang menarik. Pemikiran ialah satu proses mental yang memerlukan pengetahuan melibatkan pengolahan kemahiran-kemahiran mental tertentu ditujukan ke arah penyelesaian masalah tingkah laku. Jenis pemikiran terbahagi kepada dua, iaitu pemikiran kritis dan juga kreatif. Kreativiti pula bermaksud kebolehan dan kemampuan seseorang menghasilkan sesuatu yang kreatif, baharu dan asli. Jika kreativiti terjadi secara spontan melalui penambahbaikan, disebut sebagai intuitif. Manakala kreativiti yang berlaku kerana telah dirancang untuk tujuan yang ditetapkan disebut sebagai analitik. Terdapat beberapa kepentingan kreativiti seperti mampu bersaing dengan dunia luar, menaik taraf ekonomi negara, memperkasa imej umat Islam, mercu tanda pencapaian tamadun sesuatu bangsa. Contoh kemahiran berfikir secara kritis ialah membanding atau membeza, membuat kategori atau menerangkan sebab, membuat sekuen dan atau urutan, membuat ramalan atau membuat inference. Tujuan berfikiran kreatif ni supaya dapat merangsang rasa ingin tahu dan menggalakkan perbezaan. Kesimpulannya, 4 perkara yang telah dikongsikan sebentar tadi amatlah berkait rapat dalam pendidikan dan sebagai seorang guru haruslah menguasainya dalam mendepani cabaran pendidikan abad ke-21. Sekian sahaja perkongsian saya dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.